Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita nak tengok satu lagi topik bertajuk Before diagnosis of type 2 diabetic, there is a long silent scream from the liver. So lecture ni dibuat oleh Dr. David Unwin daripada FRC GP UK. So bermaksud kat sini sebelum berlakunya ataupun munculnya seseorang tu mendapat type 2 diabetic, ada berlaku long, orang kata apa, long silent scream daripada hati lah. Maksudnya hati start rosak dulu. Apa-apa nak jadi sebarang penyakit, organ hati akan mula compromise dulu, baru yang lain akan ikut lah. Okay, kat sini dia kata beliau telah mengamalkan diet rendah karbohidrat selama 9 tahun, juga menawarkan pendekatan yang sama kepada penyakit kepada pesakit-pesakit dia lah. Okay, dan sepanjang dia praktis rendah karbohidrat ni, dia mendapati hasil yang baik untuk pesakit, dan dia kata sekurang-kurangnya dapat kurangkan ubat untuk penderita type 2 diabetic. Okay, lecture ini adalah tentang apa yang kami belajar selama 9 tahun di situ. Okay, lecture ni dia kata apa yang dia belajar lah selama 9 tahun tu, inilah dia dia bagi dekat dalam lecture dia. Okay, 9 tahun ni apa yang dia buat, okay, dia bagi yang kata apa, result lah, apa yang dia belajar selama 9 tahun ni. Okay, dia kata before diagnosis of type 2 diabetic, there is a long silent scream from the liver. Quotes ni dia kata datang daripada kawan saya, seorang Profesor Roy Taylor dari University Newcastle. Dia berkata berlaku silent scream yang panjang daripada hati sekitar 10 tahun sebelum seseorang tu didiagnos sebagai type 2 diabetic. Ini kita kata berlaku insulin resistant yang sangat lama sebelum seorang tu didiagnos sebagai type 2 diabetic lah. Okay, dia kata contoh pesakit ini bernama Chris, berusia sekitar 14 tahun, menghadapi type 2 diabetic dengan poor control glucose dan ambil ubat lah. So dalam masa yang sama, dia kata dua lagi keadaan, dia mengalami level triglyceride yang tinggi dan abnormal liver function, fungsi hati yang tak normal. Ni kita apa yang Dr. David Unwin ni bagi tahu dalam lecture dia sebenarnya sama saja dengan apa data yang kita ada dekat MBB ni. So kita tengok berkali-kali data daripada pesakit mengalami perkara yang sama, iaitu keadaan yang sama, iaitu type 2 diabetic, mesti triglyceride dia tinggi, mesti dia punya liver function dia pun tak normal dah. Sebenarnya dia kata dua faktor ini berhubung kait antara satu sama lain lah. So dia kata kat sini kita kurang bercakap tentang abnormal liver function dan triglyceride yang tinggi. Dia kata saya kurang pasti kenapa kita kurang bercakap tentangnya, kerana ia amat berkaitan dengan kematian. Sepatutnya inilah apa yang kata apa bidang perubatan kena buat. Dia data-data yang macam ni lah dia orang kena tengok sebelum berlaku pelbagai komplikasi lain. Tapi macam biasalah, sebab dia dibina bukan bertujuan untuk nak menyelamatkan orang, tapi dia bertujuan untuk bisnes lah, untuk bisnes. Sebab tu dia tak tengok pun benda-benda ni. And then dia kata sepanjang saya praktis Norwalk GP, saya benar-benar hairan melihat blood test untuk fungsi hati, terutama gamma GT, petanda yang sangat sensitif untuk kesihatan hati. Ini Dr. Dewi ni dia tengok kepada liver function, kepada gamma GT. Itu dia kata paling sensitif lah untuk fungsi hati. So daripada 4,753 pesakit telah menjalani blood test, 24% mengalami GGT abnormal. Banyak kalau kita tengok kepada fungsi hati memang abnormal lah kepada ramai pesakit. So seperti yang saya katakan tadi, terlalu ramai yang punya fungsi hati yang tak normal. So saya tertanya-tanya kenapa ini berlaku. Waktu dia praktis, dia menjadi doktor tu, dia pelik lah dengan keadaan ni. Dia kata terlalu ramai orang yang ada fungsi hati yang tak normal. So dekat mana silapnya? Dia kata saya juga tak tahu apa mahu katakan kepada pesakit saya dan bagaimana untuk saya membimbing mereka. So dia pun blur. Seorang doktor, bila dia tengok terlalu ramai orang yang ada abnormal, fungsi hati abnormal ni, dia pun blur, tak tahu apa nak cakap kepada, apa nak bagi nasihat kepada pesakit-pesakit dia. And then dia kata, so kajian yang agak popular seperti Framingham Study untuk lihat risiko kardiovaskular, dan sebenarnya mereka melihat kepada fungsi hati, dan setelah rata-rata 19 tahun peningkatan standard deviation dalam gamma GT menghasilkan peningkatan 13% risiko kardiovaskular disease dan lebih merisaukan 26% peningkatan risiko kematian. So bila dia orang buat kajian yang kajian paling popular, antara kajian yang popular seperti Framingham Study ni, dia kata lihat seiring penurunan fungsi hati, peningkatan juga berlaku kepada risiko penyakit jantung lah. Okay, dan dia kata level GGT yang tinggi mempunyai hubungan 67% risiko kardiovaskular. Kebanyakan pesakit mempunyai GGT tinggi, ia juga berlaku di seluruh dunia yang punya abnormal GGT blood test, dan doktor kebingungan bagaimana untuk bantu pesakit ni sebelum dia dapat tahulah macam mana dia nak selesaikan masalah pesakit dia. Okay, dan dia kata GGT gamma abnormal sangat penting. Kebanyakan doktor takut melihat keputusan darah pesakit dengan peningkatan semua GGT dan tak tahu bagaimana untuk menasihatkan pesakit. So doktor-doktor ni dia tengok blood test kata
pesakit tu, diorang sendiri pun gerun tengok, dan diorang tak tahu macam mana nak tolong pesakit-pesakit ni lah. Okay, lebih 2,458 Norwood practice penyakit pesakit yang mempunyai lipid profile ini last 3 years, 3 tahun ke belakang, 791 iaitu 32% mempunyai keputusan triglyceride abnormal. Kalau kita tengok rata-rata kita sekarang tak kira lah pesakit ke, orang kata orang yang kat luar yang tak pernah check, dia pun tak pernah buat blood test, triglyceride memang tinggi lah. Kalau kita duk makan tepung, memang triglyceride akan tinggi lah. Dan lagi selama bertahun-tahun saya sangat tak yakin bagaimana untuk bantu orang yang mempunyai TG yang tinggi. Sebelum dia praktis apa yang dia praktis sekarang ni, dia pun tak tahu macam mana dia nak buat untuk orang-orang yang ada triglyceride yang tinggi ni. So saya benar-benar tak tahu harus berkata apa kepada mereka, dan kami jatuh kepada pola hanya ulang test darah dari tahun ke tahun dengan sia-sia, namun kami tak dapat membantu. So doktor ni dia tahu kata apa, sebab benda tu tak normal, tapi dia tak tahu macam mana dia nak selesaikan masalah tu. Sebab dia sebenarnya dia tak tahu perkaitan sebenarnya datang daripada punca yang sama, iaitu daripada pemakanan tinggi karbohidrat tu lah. Okay, dan saya fikir sebahagiannya disebabkan oleh ubat statin yang kami gunakan untuk kolesterol, tak terlalu membantulah untuk masalah triglyceride. Tapi dia kata kami mempunyai masalah kerana pesakit ini hampir 1/3 daripada seluruh populasi mempunyai peningkatan kepada triglyceride. So dia kata merisaukan, tapi dalam masa yang sama dia kata agak menarik, sebab doktor-doktor ni dia pegang data. Dia ada data-data pesakit tu, so dia tahulah apa yang berlaku kepada pesakit-pesakit tu. Dr. David ni, so Dr. David ni dia antara doktor yang ada orang kata ada common sense lah. So dia boleh baca, dia boleh baca data. Okay, dia kata, dan sekali lagi dalam masa yang sama saya melihat kepada kajian peningkatan level triglyceride adalah satu prediktor yang sangat kuat untuk penyakit jantung koronari yang sangat luas. Ini kita dah tahu lah indikator untuk berlakunya serangan jantung, iaitu triglyceride bahagi HDL. Kita dah dapat tahu apabila indikator itu digunakan, kita boleh tahu seorang tu berisiko terkena serangan jantung lah. Triglyceride dan HDL sangat penting untuk predict poor outcome of COVID. Yang ni kalau sama juga apa yang berlaku kepada pesakit-pesakit COVID yang ada level triglyceride dan HDL. Okay, non-alcoholic fatty liver 25% developed world. Kenapa ini berlaku? Peningkatan kepada masalah hati berlemak ni. Apa yang sebenarnya berlaku? So 1/4 daripada orang yang kita kenal memiliki fatty liver disease yang tak ada kaitan dengan alkohol. Okay, seperti mana saya sebut tadi lah, apa-apa saja nak berlaku, hati kita, organ hati kita kena rosak dulu, baru yang lain akan mula kompromis lah. Okay, and then apa sebenarnya yang berlaku? Ramai yang punya masalah ini. So seluruh dunia menghadapi perkara yang sama lah. Contoh, salah seorang pesakit saya, dia kata kami melihat berat badan antara tahun 2004 dan 2019, dan sebenarnya anda boleh lihat berat badan naik yang tak terelakkan. Sebab buatlah macam mana pun, kalau restriction ke, bersenam ke, orang tetap akan semakin naik berat badan tanpa dikawal, tanpa boleh dikawal. So kenapa benda ni berlaku? Kata walaupun keputusan ujian darah menunjukkan fungsi hati normal, ultrasound scan menunjukkan bukti jelas dari penyakit hati berlemak. So kalau kita nak lebih jelas, kita buat ultrasound scan lah, kita boleh tengok lah hati kita berlemak atau tidak. Okay, walaupun blood test hati normal tetapi hati sudah penuh dengan lemak, kita terlalu fokus kepada COVID tapi kita tak pernah peduli bagaimana untuk selamatkan mereka yang menghadapi diabetik. Sepatutnya apa yang kita perlu buat adalah kita cuba selamatkan mereka yang menghadapi comorbid ni lah, contohnya diabetik kan. Macam mana kita nak tolong dia orang selesaikan masalah diabetik tu? Tapi tak, kalau kita tengok konvensional, apa yang dia buat macam biasalah, dia utamakan kepada produk dia lah. Kita tengok obesity, 1.9 bilion dewasa overweight. Dia kalau sebelum obes tu overweight dulu, dan kita tengok memang ramai lah overweight. Dan memang dia kata memang COVID memberi kesan yang sangat besar, tapi kita sepatutnya beri energi yang sama untuk masalah kesihatan yang lain. Betul lah, kita terlalu fokus kepada COVID, tapi masalah kesihatan lain kita tak peduli pun. Selama ni pandemik untuk penyakit contohnya non-alcoholic fatty liver ni dah berlaku lama dah. Kita tak pernah peduli pun.